Ya Rabbal Alamin. Kata pengarang kitab kita, dan sama' dan basar. Artinya sama' dan basar tu mendengar dan melihat. Jadi dia kata dan sama' dan basar. Artinya, arti sama' dan basar itu mendengar. Mendengar dengan makna pendengar. Nah, pendengar. Sebab kita duk bincang ni sifat ma'ani. Jangan lupa, sifat ma'ani ni sifat yang ada di zat Tuhan. Jadi bila dia ada di zat Tuhan, elok dia kita nak terjemah tu, kita terjemah dengan pendengar. Pendengar. Dan melihat. Melihat ni pelihat. Pelihat. Itu sama' dan basar. Sama' tu pendengar, basar tu pelihat. Yang ta'alluq keduanya, ta'alluq ni bekerja, berperanan. Keduanya sama' dan basar tu. Ta'alluq tu dengan sekalian maujudat. Sekalian maujudat di sekalian perkara-perkara yang ada. Tu orang panggil maujudat. Ni sekalian perkara-perkara yang ada. Jadi Ta'alluq ni kerja ataupun tugas dia dengan sekalian benda-benda yang ada. Cuma ta'alluq ataupun kerja bagi sama' dan basar ni, ta'alluq dia orang panggil ta'alluq inkishaf. Inkishaf. Inkishaf ni maksud dia nyata. Jadi gini, nyata kod sifat basar Allah segala benda-benda yang ada. Nyata kod sifat sama' Allah segala benda-benda yang ada. Jadi kalau kita kata Tuhan melihat, maksud Tuhan melihat ni nyata kod sifat melihat dia. Nyata apa? Nyata semua benda yang ada. Orang panggil maujudat. Maujudat. Itu ya. Tuhan mendengar semua benda yang ada. Apa maksud mendengar Tuhan? Mendengar dengan makna nyata. Itu kita bagi arti ta'alluq. Ta'alluq. Jadi Tuhan mendengar semua benda yang ada, dan Tuhan melihat semua benda yang ada. Cuma mendengar dan melihat Tuhan ni nyata. Itu maksud mendengar dan melihat. Jadi ta'alluq dia orang panggil ta'alluq inkishaf. Sama dengan sifat ilmu yang kita mengaji sebelum ni. Kerja ilmu ni ta'alluq dia inkishaf. Nyata juga, tapi nyata kod ilmu Tuhan. Nyata kod ilmu Tuhan, segala benda yang wajib, segala benda yang mustahil, dan segala benda yang harus. Nyata kod ilmu Tuhan. Hak ni dia nyata kod sama' dengan basar. Jadi nama ta'alluq dia sama, nama dia inkishaf. Nama sama tapi lain-lain lah. Hak ni sama' basar, hak itu ilmu. Macam kita kata apa, kita masuk kedai gunting rambut. Kedai gunting rambut kalau dulu ni, depan ni cermin, tepi ni cermin keliling. Memanglah cermin belakang, tapi hak nyata ke depan, nyata cara depan. Hak belah kanan kita, nyata sebelah kanan kita. Hak belah kiri, nyata belah kiri. Lain-lain nyata lah. Orang panggil gitu lah. Lain-lain nyata. Cermin juga, tapi lain-lain nyata. Hak belah kanan dia nampak cara kanan kita lah. Gitu. Macam tu juga ilmu Tuhan, ta'alluq dia inkishaf, nyata. Nyata mana? Nyata kod ilmu Tuhan.
Nyata apa? Nyata habis semua hak wajib, mustahil dengan harus. Adapun samak Tuhan nyata juga. Nyata kot samak dia, nyata semua benda yang ada. Basar sama juga, nyata juga kot basar Tuhan. Nyata apa? Semua benda yang ada. Habis. Jadi ta'alluq bagi ta'alluq bagi samak dan basar, nama dia ta'alluq inkishaf. Jadi dia kata ta'alluq tu dengan sekalian maujudat, sekalian benda yang ada. Jadi asal benda tu ada, maka Tuhan mendengar, Tuhan melihat. Kita macam gitu lah. Nah, asal benda tu ada aja, Tuhan melihat. Asal benda tu ada aja, Tuhan mendengar. Cuma melihat Tuhan dengan makna nyata. Nah, nyata. Itu. Mendengar Tuhan dengan makna nyata. Okey. Lepas tu maujudat ni pula. Sekalian benda yang ada ni, dia ada 4 jenis. Nah, 4 jenis. Tu sekalian benda yang ada. Jadi bila sebut kata benda ada, 4 jenis. 2 yang sedia, tak ada permulaan. 2 lagi tak baru, ada permulaan. Ni kena cam. Nah, bila sebut kata benda ada, 4 jenis. Nombor 1, benda ada. Apa dia? Nombor 1, zat Tuhan. Nah, zat Tuhan. Jadi zat Tuhan ni, dia masuk benda yang ada. Dan dia ni tak ada permulaan lah. Dia masuk dalam kata qadim, tak ada permulaan. Habis, itu zat Tuhan. Jadi Tuhan mendengar tak zat dia? Ya, Tuhan mendengar. Tuhan melihat tak zat dia? Ya, melihat. Melihat dengan makna nyata. Mendengar dengan makna nyata. Habis. Lepas tu nombor 2, sifat ma'ani dia. Ini benda yang ada ni. Sifat ma'ani. Kan kita nak kaji sifat ma'ani ni. Sifat yang ada di Tuhan. Ni benda ada lah. Jadi sifat ma'ani Tuhan, sifat yang ada di Tuhan. Tuhan mendengar tak sifat samak dia? Ya, mendengar. Sebab apa? Sebab sifat samak itu ada. Tuhan melihat tak sifat basar dia? Ya, Tuhan melihat sifat basar. Sebab sifat basar itu ada. Jadi asal masuk dalam maujudat, benda yang ada, Tuhan mendengar, Tuhan melihat. Nombor 3, hak baru pula. Hak baru ni apa dia? Jirim. Nah, jirim. Ni jirim hak bertempat ni, tubuh kita ni jirim mana? Tuhan melihat tak tubuh kita? Ya, melihat. Sebab tubuh kita ni ada. Tuhan mendengar tak tubuh kita? Tuhan mendengar. Nah, pasal apa? Pasal tubuh kita ada. Dengar ke mana? Badan, bukan suara. Dengar dengan makna nyata. Dengar dengan makna nyata kot sifat samak dia. Kata dah pelik pula. Nah, segala tu dah pelik pula. Kalau suara boleh dengar, ni tubuh badan Tuhan dengar lagu mana? Tak pelik pun bukan makhluk ni, kita bincang Tuhan lah. Tak pelik lah. Kita sungguh kita tak dengar. Pasal kita bukan Tuhan. Dia duk kiah kita dengan Tuhan buat apa? Nah, jangan gitu. Jadi kita duk bahas ni Tuhan. Jadi Tuhan mendengar semua benda yang ada. Jadi jirim Tuhan dengar. Ya, jirim dengar sebab jirim dia ada. Yang keempat, lah sekali arak. Lah arak. Arak ni sifat hak ada tumpang di jirim ni. Sifat ada tumpang di jirim ni. Contoh dia hitam tumpang di baju. Hitam ni Tuhan melihat tak? Ya, melihat. Sebab hitam masuk dalam kata maujudat. Hitam ni Tuhan mendengar tak hitam ni? Ya, Tuhan mendengar hitam. Nah, sebab apa? Sebab dia masuk dalam kata maujudat, benda ada. Mendengar lagu mana? Mendengar dengan makna nyata. Khabar ada lah. Nak mendengar Tuhan dengan makna nyata kot sifat pendengar dia. Nak nyata kot sifat pendengar dia. Gitu. Nak pedah dicabar.
Pedah dicapai, Tuhan melihat tak? Ya, Tuhan melihat. Sebab pedah tu masuk dalam kata arak. Arak ni benda yang maujudah. Lepas tu dia mendengar tak pedah tu? Mendengar. Nah, sebab pedah tu masuk dalam kata benda yang maujudah. Jadi benda ada, Tuhan mendengar, melihat. Nak mendengar. Ni baru orang panggil maha mendengar, maha melihat. Kita cabai pedah tu tak dengar lah kita. Tak dengar lah kita. Cabai pedah cabai tak boleh dengar kita. Tapi rasa dengan lidah kita boleh lah. Tu kita makhluk. Tu dipahami elok. Jadi benda sekalian benda yang ada ni Tuhan mendengar dan juga melihat. Maka dia kata apa? Maka bila kita faham gitu, maka tiada ta'alluq, tiada bekerja. Tak mendengar, tak melihat lah, tak nyata lah. Gitu. Tak melihat, tak mendengar, dengan mana tak nyata, tiada ta'alluq ni. Tiada ta'alluq keduanya sama' dan basar tu kepada yang mustahil. Dia tak takluk kepada yang mustahil. Dia tak mendengar benda mustahil. Tak nyata benda mustahil kat dia. Kod sifat ni tak nyata. Kata. Pasal apa tak nyata benda mustahil? Sebab mustahil tak ada. Tak ada. Kan kita dah bincang dah. Hak Tuhan dengar ni, hak ada saja. Hak Tuhan melihat ni, hak ada saja. Benda mustahil mana ada? Daripada awal lagi tak ada dah mustahil. Lemah Tuhan ada tak? Tak ada. Anak Tuhan ada tak? Anak Tuhan? Tak ada anak Tuhan. Tuhan mendengar tak anak dia? Tak mendengar lah pasal benda tak ada. Tuhan melihat tak anak dia? Tak melihat pasal benda tu tak ada. Jadi hak dia mendengar, melihat ni hanya benda yang ada. Tapi kalau kita bincang bab mengetahui, hak tu yang masuk dalam benda-benda mustahil tu. Tuhan mengetahui tak anak dia? Mengetahui. Hak tu kalau kita bincang mengetahui. Tapi kalau kita bincang mendengar, melihat, hak ni dia keluar habis. Benda mustahil tak masuk. Tuhan tak dengar anak dia. Sebab apa? Sebab dia tak masuk dalam kata benda-benda yang maujudat. Benda mustahil tak masuk dalam kata benda yang ada. Dia tak masuk. Habis tu. Lepas tu dia kata apa? Dan ta'alluq keduanya, ni bekerja keduanya sama' dan basar tu dengan yang wajib. Wajib pun wajib yang maujud lah, yang ada. Hak wajib yang ada. Zat dia, sifat ma'ani dia, hak tu Tuhan mendengar tak zat dia? Ya, Tuhan mendengar zat dia. Tuhan mendengar tak sifat-sifat ma'ani dia? Ya, Tuhan mendengar. Sebab benda tu ada. Dan yang harus, hak harus pun sama dengan basar ni dia takluk juga. Tapi syarat dia mana? Dengan syarat jika ada yang harus itu maujud. Kalau benda harus tu benda yang maujud. Apa benda yang maujud? Benda yang ada. Kalaulah benda harus tu tak ada, hak tu tak takluk juga. Contoh dia anak orang mandui. Anak orang mandui boleh ada, boleh tak ada. Harus ke tu? Akal kata harus, boleh terima ada, boleh terima tak ada anak orang mandui. Tapi ada tak anak dia? Tak ada. Tuhan mendengar tak anak orang mandui? Tak mendengar. Benda tak ada. Benda tak ada. Tapi anak orang mandui itu masuk dalam kata mustahil kan? Tak, benda harus. Benda harus. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada anak orang mandui. Cuma Tuhan dengar lah, tak dengar lah pasal benda tak ada. Tuhan melihat ada anak orang mana? Tak melihat lah pasal benda tak ada. Benda tak ada. Tu. Jadi hak harus pun syarat dia mesti harus tu yang ada. Yang ada barulah Tuhan ni barulah bertakluk kedua sifat ni kepada benda yang harus. Habis tu. Lagi dia kata lagi kerana lepas kerana tu dia tulis apa? Setengah yang baharu itu maujud. Kerana setengah yang baharu itu tiada ada wujudnya. Jadi kita kena potong sikit.
Nah, lepas daripada kerana tu tang setengah tu sampai kerana pula tu kita kena bulat panjang tu. Lepas daripada kerana tu, mula daripada setengah tu, setengah yang baharu itu maujud kerana hak tu kita bulat bagi panjang. Nah, tak mau tu, hak tu lebih, nah lebih. Tahu nak? Setengah yang harus tu. Setengah yang harus. Kerana setengah yang harus itu maujud kerana. Jadi kita potong daripada, kita bulat. Nah, bulat daripada setengah. Setengah tu sampai kat kerana, kita kurung bang tu. Kurung. Jadi kita baca ambil ni. Kerana setengah yang baharu, yang harus itu tiada ada wujudnya. Gitu. Nah, tiada ada wujudnya nya setengah yang baru tu. Gitu. Kerana ni ilat yang kata dengan syarat. Pasal apa letak syarat gitu? Kerana setengah yang harus itu, ada sebahagian daripada yang harus tu tiada ada wujudnya. Nah, tak ada wujud. Contohnya ni lah, anak orang mandui. Kita buat contoh tu. Nah, seperti anak orang mandui. Jadi anak orang mandui ni, nak benda tu masuk dalam kata harus, tapi benda tu walaupun masuk dalam kata harus, dia tak ada. Tuhan mendengar dah anak orang mandui, tak mendengar lah, benda tak ada. Tuhan melihat dah anak orang mandui, tak melihat lah, benda tak ada. Kalau itu buta Tuhan, la ilaha illallah, benda tak ada lah. So tengok benda. Nah, bukan pasal buta, pasal benda tak ada. Nah, benda tak ada. Kita tengok lah, benda ada kadang tak nampak lagi. Nah, pasal apa? Kabut. Nah, tu kita. Nah, habis hal tu. Habis hal tu sifat sama dan basar. Lagi kita pilih lagi. Dan kalam, artinya arti kalam berkata-kata. Berkata-kata dengan mana? Perkata. Sebab kalam. Nah, perkata. Nah, perkata tu yang tiada dengan huruf. Nah, yang tiada dengan huruf dan tiada dengan suara. Ini kena jaga betul ini. Nah, cara terjemah begini bahaya. Nah, cara terjemah begini bahaya sikit lah. Nah, dia orang hak reti, orang tak apa reti kaedah tak apa. Nah, hak tak reti kaedah ni dia baca dia. Nah, kalau kita tengok zahir lah. Nah, berkata-kata yang tiada dengan huruf dan tiada dengan suara. Jadi kita faham pak, zahir dia cara mudah faham lah. Maksud dia Tuhan cakap cuma tak ada huruf. Tu cara kita mudah faham lah. Tuhan cakap cuma dia tak ada huruf dan tak ada suara. Cakap-cakap lah. Ni sepintas lalu kita baca. Nah, dia nampak terjemah tu tak? Nah, cuma terjemah macam ni. Orang hak tak erti kaedah tu masalah sikit lah. Dia akan ambil zahir tu. Nah, macam Wahabi baca kitab Jawi. Gitu. Nah, Wahabi baca kitab Jawi, dia baca kena pula dengan dia. Lepas tu dia duduk jajar tercerak. Padahal dia ambil kerak tu lah. Haram dia tak mengaji kulit ke kulit pun. Dia ambil hak nak bagi kena otak dia lah. Nak bagi kena otak dia. Hak sokong dia. Tu perangai Wahabi lah. Perangai Wahabi. Dia kena ni sikit lah, apa orang panggil, bagi meratai sikit lah pengambilan ilmu tu dalam mazhab tu. Jangan ambil sekat-sekat gitu. Nah, tak adil lah gitu. Hak tak kenal dengan dia tahu tepi. Buka kitab mazhab Syafi'i yang tercerok. Nak ambil hak bagi kenal dengan dia tu. Kenduri arwah tu lah. Dia tak cari tu lah. Tak ambil tang kunut. Tang kunut dia tak faham tak. Dia buat ni nak panggil dah. Panggil dia buat macam tu. Ada tu lah, ustazah famous tu. Ada orang tanya soalan lah, ada hantar video lah, ustazah famous tu duk jajar tu, duk jajar kata apa,
masak bukan tanggungjawab isteri, masak ni hak tanggungjawab suami apa semua, isteri tak wajib masak, duk jajar kerak-kerak gitu lah. Nak bahas bagi habis lah. Nak taat suami wajib ke tak? Nah, bila taat suami ni wajib, taat dekat apa dia yang wajib lah. Nah, taat dekat apa hak wajib lah. Nah, kalau suami suruh jadi wajib ke tak taat? Kalau suami suruh lah. Nah, jangan duk kira asal hukum, tengok hari pula. Kalau suami suruh benda tu, wajib ke tak taat? Nah, hak tak wajib taat kalau benda tu maksiat. Nah, benda maksiat, hak tu semua tak wajib taat. Bahas bagi habis lah. Lepas tu dia ambil pula hadis kerak tu. Nah, orang tanya Sayyidatina Aisyah apa yang Nabi buat dekat rumah. Sayyidatina Aisyah kata Nabi berkhidmat. Nah, berkhidmat dekat rumah. Dia ada ambil sekat-sekat gitu lah. Tu dia suruh suami khidmat. Bini tidur. Lepas tidur mangkit, celik-celik ada makanan, makan, lagi sambung tidur boleh. Hak tu rutian harian. Nah, tapi mau minta harga tinggi nak berkuih. Nah, mak letak harga tu 12,000, 13,000. Lepas tu kerja nak buat tu lah. Nak buat kerja tu lah. Nah, tidur. Nah, orang tidur. Anak pun tak ada nak ngasuh, teruk-teruk sangat. Hantar semua mengasuh. Nah, senang banyak hidup lah. Jangan gitu. Nah, jadi kena tengok wakil jugalah. Dan kena tengok wakil. Awak tak ada kelebihan ke bila isteri ni khidmat dekat suami? Sayyidatina Fatimah tu khidmat dekat Sayyidina Ali tu. Sampai tak ada hamba dia pun kadang mengeluh juga kat Rasulullah. Tapi ada Rasulullah marah Zainal Ali ke apa? Tak ada. Khidmat. Memang ada kelebihan Rasulullah tak? Nah, khidmat dekat suami. Nah, bab isteri khidmat, mereka tak cerita bab kelebihan. Dia dah suruh suami semua buat. Ni pun masalah juga ustazah ni pun. Tapi famous nak ambil lah. Nah, jenis itu dia jenis cakap sedap ni. Baca kitab tak tahu mana tu. Nah, cicik tengok lah. Nah, kita bukan nak condemn lah, tapi memang kata terbaik lah. Nah, bagi rata sama ilmu tu. Jangan ambil sekat-sekat tu. Jadi kena tengok wakil sama. Dan bagi kelebihan kat isteri sama, cerita kelebihan isteri sama, khidmat ni apa yang dia boleh, apa semua bila khidmat kat suami. Nah, mana cerita hukum saja, awak tak cerita hukum harus suami kahwin lebih tu. Nah, awak tak cerita tu. Awak tak cerita kelebihan tu isteri bagi suami kahwin lebih. Awak tak cerita tu, tu tak mahu cerita awak. Dia pun tak bagi lelaki dia nikah habis. Nah, padahal benda tu syarat bagi. Oh, tak adil ke tu. Nah, duk berat belah nak bagi perempuan jadi segan lagi tambah. Nah, dah duk segan dah. Dia ceramah jadi segan terus. Bini kat Allah. Pening. Nah, pening tu. Dengar ceramah ingatkan makin hati orang perempuan, makin penyegan. Nah, semua suami kacau gitu. Jadi payah ke ni. Jadi kena kata lah, nak cerita apa tak? Mana sifat kalam tidak cerita pasal tu pula. Ni dah cerita sifat kalam ni, macam kitab bagi kata. Dia nak abang kata ni kalau terjemah bunyi ni, dia masalah bila orang tak faham faedah lah. Nah, kalau orang faham faedah tak apa. Dia tak fikir memang ada betul tu, dengan huruf tu memang ada betul. Nah, kalau kita tengok di dalam bahasa Arab pun memang disebut al-kalamul ladzi laisa biharfin. Nah, diletak dengan biharfin. Biharfin tu dia musannaf ni dia terjemah sebiji terus. Bi tu terjemah dengan. Lepas tu harfin huruf lah. Jadi dia tak curilah terjemahan tu. Maksudnya dia tak permudahkan sangat. Jadi dia ambil betul-betul harfiah betul. Nah, harfiah. Jadi bila terjemah macam ni kita kena boleh kaedah pula.
Sebab kalau kita faham ni, kita faham kata, oh Tuhan cakap tak ada huruf. Kan Tuhan tak cakap, cuma cakap Tuhan tu tak ada huruf. Tuhan cakap pula, dia tak ada suara. Faham ke tu tak kena. Tak kena. Jadi, kita tengok dulu. Dia kata apa? Artinya berkata-kata. Berkata-kata kita jaga siap-siap. Berkata-kata kat situ dengan makna perkata. Buat saya dulu. Berkata-kata tu dengan makna perkata. Perkata tu yang tiada. Yang tiada dengan huruf. Yang tiada maksudnya yang bukanlah. Kita kena buat tu. Laisa ni bukanlah. Ia itu huruf. Yang nak patuh. Yang tiada dengan huruf ni yang bukanlah. Ia itu huruf. Sifat perkata tu bukan huruf. Hak tu terjemahan. Terjemahan patutnya dia kena awak pergi waktu. Patut kena pergi waktu. Sebab huruf ba pada kata biharfin. Ba tu orang panggil ba zaidah. Khabar bagi laisa. Dalam kalau kita mengaji nahu ni, laisa dia ada isim, dia ada khabar. Macam dengan kana, dia ada beradik kana. Ada isim, ada khabar. Cuma kebanyakan khabar bagi laisa, dia akan letak ba sebagai huruf zaidah. Kebanyakan macam tu. Jadi ba tu sebenarnya tak terjemah, tak apa. Tak terjemah apa? Sebab dia huruf zaidah. Jadi huruf tu, harfin tu dia jadi khabar. Jadi dia kena kata apa ni? Yang tiada dengan huruf ni, yang bukanlah sifat perkata itu ialah huruf. Dia bukan huruf. Yang nak tu sifat perkata tu dia bukan huruf. Bukan huruf. Satu. Dan tiada dengan suara ni, dan bukanlah sifat perkata itu suara. Jelas? Hak tu yang kita nak. Sifat perkata Tuhan tu dia bukan huruf, dia bukan suara. Kita bahas pula huruf-huruf. Huruf-huruf ni apa dia? Huruf-huruf ni suara yang keluar daripada makhraj. Tu orang panggil huruf. Suara yang keluar daripada makhraj. Ni dia kena mengaji tajwid pula lah. Kena cari tok guru tajwid lah. Tok bahas makhraj ni. Tu nama dia huruf. Cuma huruf ni, bila huruf tu dia kena kepada suara yang keluar daripada makhraj. Bila dia kena kepada suara ni mengikut ulama usul dia masuk dalam kata Arab. Arab yang tumpang dijirim udara, yang tumpang dijirim angin. Dia tumpang ke angin. Cuma dia jenis tak kekal. Dia bukan kekal. Kalau kekal ni, hak tadi saya mula masuk bagi salam tu duk dengar lagi sampai kelar. Tapi suara dia tak kekal, dia hilang. Dia gitu lah. Dia hilang. Jadi dia masuk dalam kata Arab tumpang dijirim. Macam hitam tumpang di baju. Tapi hitam ni boleh kekal. Boleh kekal dua masa. Adapun suara dia Arab juga, cuma dia tak kekal. Dia tak kekal. Dia suara ni dia ada 3 jenis Arab yang tak kekal. Ulama makulat dia bincang lah benda ni. Ulama makulat dia bincang 3 jenis Arab yang tak kekal. Salah satu dia suara tu lah. Suara tu tak kekal. Jadi suara ni dia masuk dalam kata Arab yang tumpang di udara. Tu suara. Jadi bila Arab, benda ni baru. Tu yang kita kata sifat kalam Tuhan dia bukan Arab. Dia bukan Arab, dia sifat. Kalau kita kata sifat kalam Tuhan ni huruf, maksudnya dia Arab, dia benda baru. Benda baru. Bila benda baru, hal ni mustahil. Tak boleh benda baru ada di Tuhan. Tak boleh. Betul. Itu faham lah. Lepas tu dia kata apa? Lepas tu dia kata tiada dengan suara, maksudnya bukanlah sifat perkata itu suara. Dia bukan suara. Suara ni dia cuma umum daripada huruf.
huruf dia suara yang keluar daripada makhraj. Kalau suara tu bunyian tu dia tak ada makhraj, hak tu orang panggil suara saja. Nah, suara saja. Macam bunyi motor dia tak ada makhraj. Wai suku lah pom 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 pom. Wai suku kan. Hak jenis tu dia tak ada makhraj tu. Tapi dia nama suara. Suara sama. Arak yang tumpang di udara. Hak tu yang kita nak. Jadi sifat kalam Tuhan dia bukan huruf, bukan suara. Tu bagi kenal elok tu. Hak ni yang dia bahas pula tu. Nah, pasal Nabi Musa ni dengar. Lah Nabi Musa ni bercakap dengan Tuhan. Nabi Musa ni. Lepas tu dalam Quran Tuhan kata apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Berkata-kata Allah akan Musa. Tuhan bercakap dengan Nabi Musa. Lepas tu Tuhan ditaukidkan pula. Tuhan taukidkan pula taklima. Lah orang panggil maf'ul mutlaq ditaukid, nak menguatkan lagi kata memang berlaku betul bercakapnya Allah dengan Nabi Musa. Ulama kita ni, ulama tauhid ni, Asy'ariyah Maturidiyah ni, ahli sunnah wal jamaah lah, Asy'ariyah Maturidiyah. Nah, Wahabi dah. Duk bahas pula. Hak Nabi Musa dengar tu, dengar apa? Nah, duk bahas pula, ulama duk bahas pula tu. Asy'ariyah kalau ikut Imam Abu Hasan Asy'ari, dengar sifat kalam hak duk kat Tuhan. Dengar sifat kalam ni. Lepas tu kalam Maturidiyah, dia kata dak, hak dengar ni huruf suara ni. Nah, huruf suara tu kena bahas lah. Nah, Nabi Musa ni dengar huruf suara ni. Nah, dengar huruf suara kerti kata ada sifat kalam di Tuhan. Nah, depa dia dengar huruf suara lah. Cuma bila dengar huruf suara kerti kata ada sifat kalam dekat zat Tuhan. Tu. Jadi nah, tu bab Nabi Musa dengar, bukan nak bahas ni. Cuma kita ambil faham kata kalam Tuhan dia bukan huruf dan bukanlah suara. Dia bukan suara, dia sifat. Lah dia sifat. Yang nak dia sifat yang ada di zat. Tu sifat kalam bagi Tuhan. Habis. Lepas tu dia kata lagi, dan ta'alluq ni bekerja ia kalam tu dengan barang, dengan apa-apa yang ta'alluq. Nah, yang ta'alluq dengan dia dengan barang tu, yang bekerja dengan dia dengan barang tu oleh ilmu. Apa barang tu? Bayan pada kata barang daripada sekalian tempat ta'alluqnya ilmu. Sekalian tempat ta'alluq ilmu, hak itulah ta'alluq bagi kalam. Tempat ta'alluq bagi kalam. Okey. Apa dia tempat ta'alluq bagi ilmu? Wajib, segala benda yang wajib. Segala benda yang mustahil dan segala benda yang jaizat. Betul. Hak tu juga ta'alluq, kalam ta'alluq. Hak tu juga. Cuma beza dia, ta'alluq bagi ilmu inkishaf. Maksud dia benda yang wajib nyata kut sifat ilmu Tuhan. Benda mustahil nyata kut sifat ilmu Tuhan. Benda jaiz pun nyata kut sifat ilmu Tuhan. Adapun ta'alluq kalam, nama dia ta'alluq dilalah. Nah, dilalah. Dilalah ni asal dia menunjuk. Menunjuk dengan makna memberi faham. Tuhan nak bagi reti. Hak ni wajib, hak ni mustahil, hak ni harus. Tu kerja bagi kalam. Nah, kerja kalam dia, nah, ada kadang kerja tu kerja hak wajib, kadang hak mustahil, kadang tu hak harus. Hak mana? Contoh hak wajib. Nah, contoh hak wajib kita kata apa? Qul huwallahu ahad. Tengok. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu satu. Nah, Allah tu satu. Tuhan satu ni wajib ke mustahil ke harus? Wajib. Kalau begitu kalam tu menunjuk kepada perkara yang wajib. Mana perkara yang wajib? Allah tu satu. Satu. Hak mustahil. Nah, hak mustahil waqalatil yahud
Nah, wa qalatil yahudi Uzair bin Allah. Nah, kata oleh puak Yahudi bermula Uzair itu anak Allah. Tengok dalam Quran kata Uzair itu anak Allah dah. Nah, Uzair itu anak Allah. Uzair ni anak Allah ni masuklah kata wajib kah? Tak. Haruskah? Tak. Mustahil? Ya, mustahil. Kalau gitu kalam bagi faham benda yang mustahil. Ada benda yang harus. Mana? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menjadikan 7 lapis langit dan juga bumi. Tuhan buat langit ni wajib kah? Tak, bukan wajib. Mustahil? Tak juga. Kalau mustahil tak ada terus langit ni. Habis tu Tuhan buat langit bumi ni harus. Kalau gitu kalam bagi faham benda yang harus. Tu kata tempat takluk tu sama, tapi takluk dia lain lagi lah. Takluk ilmu, takluk inkishaf dengan makna nyata. Adapun takluk kalam orang panggil takluk dilalah dengan makna menunjuk ataupun memberi faham. Habis. Letih ngaji 4.20 lah. Tak ngaji tak apa dia tak. Lah. Senang. Kena mengaji lah. Tak boleh lari tak bab akidah. Habis yang tu. Banyak kitab-kitab jawi kita ni diletak buat akidah depan. Nah, akidah letak dulu depan. Banyaknya tu. Nah, kalau duk tengok kitab Hidayatus Sibyan, banyak sangatlah. Kalau kita nak baca, kena lalu sifat 20 dulu. Kitab Sulam hak sebelum ni, kita baca hak tu fiqh terus ya. Sama-sama bismillah ya, mazhab terus. Tak ada sifat 20 dah tu. Tak ada sifat 20 dah. Ni nak abang kata penting lah. Bab akidah ni tak boleh lari. Jadi mau tak mau kita kena lalu lah. Memang dari sudut kita kata minat tu kurang lah. Nak mengaji akidah ada benda pening. Nak mengaji makin mengaji pening pula. Terus nak nampak aja. Dah nampak tak apa dah. Tapi duk mengaji pening. Dia jemu lah. Dia tak apa nak minat. Tapi kok mana pun kita kena lalu juga. Lalu. Minta Tuhan buka lah bagi nampak tu. Lepas tu baru kita ambil pekah aja tu lah. Habis tu dia kata thumma sab'u sifatin tusamma sifatin ma'nawiyatan wa hiya mulazimatun lis-sab'il ula wa hiya kaunuhu ta'ala qadiran wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman. Nah, summa sab'u sifatin. Nah, ni kita ambil lagi ni. Summa sab'u sifatin. Nah, tengok. Bila hidayah.